Kasumi Hasan, antara penduduk kampung Batu Sebutir, Jeram Pasu yang sering ke sawah untuk mencari dan menjual belalang. Kasumi yang mesra disapa Amir akan turun ke sawah bersama anak lelakinya untuk menangkap belalang menggunakan peralatan yang dipanggil sauh. Selain kain, sauh atau alat menangkap belalang ini juga boleh dibuat dengan menggunakan karung dan botol plastik. Usai persiapan peralatan, Amir dan rakan mula bergerak ke sawah berhampiran. Lokasi sawah atau baroh dalam dialek Kelantan yang menjadi kebiasaan Amir dan rakan menangkap belalang terletak tidak jauh dari kediamannya. Menurut Amir, sekarang adalah musim yang sesuai untuk menangkap belalang. Ini kerana sawah dengan hasil padinya yang telah dituai merupakan persekitaran yang sesuai untuk belalang membiak dengan cepat. Kehadiran rumput serta lalang yang tumbuh meliar menjadikan ia habitat terbaik buat belalang. Waktu terbaik untuk menangkap belalang adalah pada waktu malam ataupun awal pagi ketika cuaca atau suhu sedang berada di keadaan yang sejuk. Selepas hujan juga waktu yang baik kerana belalang dengan pelbagai saiz akan naik ke pucuk daun. Belalang berah. Lepas tu dia musim juga. Musim orang mesin padi baru dia ada. Kalau tak orang tak mesin padi, tak ada belalang. Dia rupuk basah, ada air, dia belalang yang akan naik atas. Apabila naik atas, kita mudah nak sauh. Kalau kutik pun boleh juga dengan tangan. Lambat pilih besar-besar. Ya, halus tak ambil. Walaupun belalang adalah serangga yang tidak berbisa dan mudah untuk ditangkap, para penangkap belalang ini tetap harus berhati-hati dengan persekitaran mereka. Ini kerana sawah juga habitat kepada haiwan berbisa dan bahaya seperti ular tedung. Bahaya pun macam tu berhati-hati lah. Orang main dalam sawah macam-macam ada ular tak ular. Pernah jumpa besar-besar. Besar lah ular. Cuma tak kena ni tak jauh lah dengan ular tu. Walaupun pernah berdepan detik cemas, Amir menghadapinya dengan tenang. Menurutnya, mencari rezeki memerlukan usaha dan pendapatan mencari belalang ternyata berbaloi. Apa yang penting adalah untuk sentiasa berhati-hati. Tu atas orang berani masing-masing. Kalau tak ada kerja, pergi berani. Bahasa takut tak pergi. Jual tu dalam sekilo, naik 10, naik 5. Tak tentu lah. Orang masing-masing. Hati atas hati ke hati. Usai mencari belalang, hasil tangkapan akan terus dihantar kepada Kak Na. Kak Na, ni yang cari semalam ni. Tak ni. Okey, terima kasih. Berapa ni? Kilo ni? Ni 2 kilo. 2 kilo. Comel-comel lah. Putih bukan kibar. Okey. Banyak ni dah? Sama-sama nak. Sebab. Baik. Nur Amira Madrod, jiran dan juga rakan Kak Na yang mengambil upah menyiang dan membersihkan belalang sebelum ia diproses menjadi kudapan. Assalamualaikum Mira. Salam. Ni, kadang mai stok ni nak suruh sia belalai pulak ni kawak ni. Boleh ke tak? Boleh. Boleh tak? Sajanya. Kuantiti belalang yang dihantar ke Amira adalah bergantung kepada bekalan belalang yang diperolehi daripada para pencari. Masa yang diambil untuk menyiapkan setiap kumpulan belalang adalah bergantung kepada jumlahnya. Sekarang kita kat proses apa dalam proses belalang? Dekat ni lepas budak-budak ni mai hantar, saya tu bagi dekat Mira nak susian lah, nak proses nak buat tu lah belalang kerutu, goreng kunyit, cheese. Selalu hantar berapa banyak? Tengok stok lah, tengok 5 kilo paling banyak. 6 kilo pun ada. Dia buat sekejap je. Kalau biasa buat dalam sekilo tu 2 jam setengah seorang je lah. 2 jam setengah. Baru siap. Kalau ramai-ramai sekejap je lah sambil borak. Walaupun kuantiti belalang yang perlu disiang adalah banyak, tetapi prosesnya tidaklah terlalu rumit.
Hanya beberapa bahagian belalang yang perlu dibuang, manakala belalang yang bersaiz kecil pula tidak perlu disiang. Belalang ni selalu kita kena buang sayap dia. Buang katil. Katil tajam buang. Lepas tu nampak ini kan kepala dia besar kan. Buang ni. Perut dia. Yang kecil itu tak apa. Yang muda tu, dia tak ada sayap yang muda tu. Dia lembut. Tak payah siang. Menurut Kak Na, Amira adalah seorang suri rumah sepenuh masa. Dengan menawarkan upah membersihkan belalang, ia sedikit sebanyak dapat membantu Amira dalam menampung perbelanjaan hariannya dan juga persekolahan anak-anak. Usai dibersih dan dimasak, ketiga-tiga perisa belalang akan dimuatkan ke dalam bekas pembungkusan masing-masing. Setiap perisa dibungkus mengikut ketetapan berat tertentu. Selain penglabelan ringkas, plastik kedap juga turut dipasang bertujuan mengawal kualiti dan kerangupan belalang. Setiap perisa juga mempunyai permintaannya yang tersendiri. Untuk jualan dan edaran, tugasan ini diambil oleh beberapa kenalan yang berminat untuk mengedar di kawasan mereka. Faridah Lah, antara rakan dan juga pengedar di sekitar Pasir Putih dan Macang. Waalaikumsalam. Lama dah. Sihat? Sihat. Berapa nak ni? Kunyit nak 10. Untung Kutuk 15. Kutu 15. Lagi? Cheese? Cheese bagi 10. Okey, boleh. Kenal dengan Kak Na tu lama dah. Memang kawan dengan Kak Na. Lepas tu dia ada buat produk belalang ni. Sebab Kak Dah ni biasa makan yang kerutuk. Rasa dia tu sedap lah. Dulu makanlah masa kecil-kecil dulu kan. Lepas tu baru timbul pula. Cheese tu Kak Dah tak berapa suka. Mungkin generasi hak baru ni sukalah hak cheese tu. Sebab Kak Dah terbiasa makan hak kutuk dengan kunyit tu. Stok banyak lagi Banyak lagi, ada 15 kilo lagi. Boleh lah. Awak standby lah sebab ni memang customer Kak ni memang banyak sekali dia ambil. Ni kunyit. Kunyit dia jalan juga. Tapi hak laku sangat ni. Terima kasih Kak Na. Nanti repeat lagi Hati marilah pula dah. Ayat awal lah nak stok tu dah. Untuk Kak Na tu, Kak Dah berharap semoga perniagaan dia lebih maju lagi lah. Daripada segi kedai makan dia, belalai, lepas tu moga sambut telefon menggalakkan teruskanlah usaha Kak Na ni. Minta tolong sahabat pun, tolong sokong lah perniagaan Kak Na pada segi kedai makan, belalang dia apa semua. Belalang yang dimasak secara kudapan dengan 3 perisa ini sesuai dimakan dengan pelbagai cara. Antaranya ialah bersama pulut dan juga kelapa, digaul bersama bihun goreng atau dimakan bersama roti. So pulut, kelapa dengan kerutuk kan. Okay. Ada satu pepatah Inggeris, there's always first time for everything. Maksudnya apa-apa benda pun dia mesti ada satu benda yang satu ketika yang pada pertama kali kita akan lakukan satu benda tu. Macam ni lah belalang. Sekarang kita nak cuba belalang yang dimasak kerutuk. Kita nak rasa lah macam mana rasa belalang masak kerutuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada siapa tu? Macam sambal. Nampak tak? Sambal ya. Sedap. Pulut kelapa kerutuk. Bismillah. Baik, kesimpulannya belalang masak kerutuk, belalang cheese, belalang goreng kunyit ni sedap. Serius sedap. Kalau dari segi rasa, kerutuk rasa kerutuk, cheese rasa cheese, goreng kunyit rasa goreng kunyit. Macam ikan bilis. Kita taklah rasa belalang tu rasa spesifik ada rasa tersendiri belalang, tak ada. Belalang ni sebagai bahan dia je lah yang merangupkan keseluruhan masakan ni, tapi yang rasanya datang dari cara memasaknya lah. Cheese, kerutuk dengan goreng kunyit. Kalau tengok macam ni, mungkin setengah orang rasa agak seram lah nak makan macam
macam ni kan. Nampaklah belalangnya, tapi untuk kerutuk dia agak hancur. Sama juga dengan goreng kunyit, dia hancur-hancur sikit. Sekali dengan halia dan bahan-bahan dia tu tak nampak sangat seperti inilah. Tapi bila dah masuk ke mulut, kita tak akan nampaklah apa yang kita makan, kita akan rasa apa yang kita makan. Dan ini pendapat peribadi pada saya. Ketiga-tiga menu masakan ni, belalang dia masak dengan cara begini, sedap. Ini pendapat peribadilah. Lain Padang, lain belalang. Lain orang mungkin rasa geli untuk makan belalang, tapi untuk saya yang berani untuk cuba, sedap. Tanpa prejudis terhadap rupanya, kudapan ini boleh dinikmati dengan cara dan selera masing-masing. Bagi peminatnya pula, ia merupakan santapan pembangkit selera dan juga nostalgia. Belalang, makanan klasik zaman dahulu para pesawah dan masyarakat Kelantan. Mudah diperoleh dan senang untuk diproses. Perusahaan ini turut membuka rezeki kepada mereka yang terlibat dalam penghasilannya. Belalang beras yang dijadikan kudapan dengan 3 perisa merupakan inovasi zaman kini untuk mengembalikan nostalgianya. Ia juga membuka peluang kepada mereka yang berminat untuk mencubanya.